إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan takwa kita memperolehi kejayaan di dunia dan di akhirat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, satu soalan yang besar yang mana pasti kita kena tanya diri kita sendiri. Soalan yang mana pasti kita kena kocok gondel dalam diri kita. Soalan yang mana kita kena beri jawab apa kepada dia, kepada soalan saat ini, ialah apakah yang kita telah hulurkan kepada Islam kita? Apakah yang kita telah beri pengorbanan kita untuk agama kita, untuk Islam? Ini satu soalan bagi seorang yang mana menganut Islam, yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Janganlah dalam kalangan kuat kita ramai-ramai saat ni umat Islam yang dibuat soalan di atas diri dia ataupun dia mempelekehkan, merendahkan soalan ini. Seperti dia kata, Allah, Islam berhajat gapo kepada aku? Islam berhajat gapo kepada aku sebagai orang yang tidak berilmu, tidak pandai dalam hak agama, tidak pandai dalam hak Islam, tidak pandai dalam hak dakwah. Jadi kita mempelekehkan diri kita sampai kita cabut diri kita daripada gapo? Daripada kehajatan. Anatah Islam perlu kepada kita dibuat diri kita, kata kita ni Islam tak perlu. Sebenarnya sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian, Islam sangat perlu kepada setiap anggota dia. Setiap anggota. Tak kira dia tu orang pekak mana, tak kira orang tu duduk standar mana, tinggi, rendah, berilmu, ilmu dia banyak, ilmu dia sikit, dia sekadar pandai semaya saja, sekadar pandai qul huwallah saja pun, Islam itu perlu kepada dia, berhajat kepada dia. Mana kata setiap anggota yang mengucap la ilaha illallah pasti kena dia tu jadi anggota yang aktif, anggota yang hidup dalam Islam, anggota yang mana dia tu boleh tapung keperluan Islam untuk menegakkan Islam di permukaan bumi ini sampai ke qiyamus sa'ah, kepada kiamat. Sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian, kita ni adalah sebagai pembela, kita sebagai umat, sebagai hamba Allah SWT, sebagai penjaga dan pembela Islam kita. Kita lah sebagai orang yang menanggung jawab Islam kita saat ni, dan kita sebagai orang yang membelakan Islam tu naik. Naik tinggi, jangan jatuh. Tinggi dalam ibadat, tinggi dalam masyarakat, tinggi dalam muamalah, tinggi dalam hidup kita dalam masyarakat, keluarga, semuanya sampai ke dalam ilmu.
kita kena tinggi belaka, kerana itu adalah panggil kata gapo, kita meninggikan Islam kita. Lepas tu Islam saat ini berhajat kepada setiap pekak lah. Hak ni pandai dalam ilmu ni, hak ni pandai dalam ilmu ni, kadang-kadang hak ni tak pandai hak ni, hak ni pandai hak ni, maka sama-sama berganding, maka kita boleh bangkit naik tinggi dan kita boleh menanggung Islam kita sampai ke jadi satu agama yang maju. Islam kita tu maju cerak dah, kita yang tak majunya. Tak maju kerana gapo? Kerana kita telah merendahkan ilmu-ilmu. Kita telah kurangkan diri kita dalam menghasil mendapat ilmu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita cari. Satu lagi, Islam berhajat kepada kita supaya kita saat ini menjaganya, jangan kita menjatuhnya. Menjatuhkan Islam ini maknanya kita membiarkan, kita tinggalkan ajaran Islam, kita tinggal Al-Quran, kita tinggal sunnah Nabi SAW, kita tinggal akhlaknya, akhlakul Quran, kita tinggalnya segala-gala ajaran yang dibawakan oleh Islam daripada syariah undang-undang yang mana perkara itu boleh meruntuhkan orang panggil kata peringkat Islam kita secara yang zahir. Dengan itu kita jangan orang yang mana masuk dalam orang yang telah gapo khazalal Islam, telah membiarkan, meninggalkan Islam kita, sehingga kita saat itu meruntuhkan agama kita di hadapan pandangan orang lain. Di hadapan agama lain, orang tengok kita ni berat benar. Padahal agama kita ni al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni tinggi dan tidak ada yang benda yang tinggi daripada Islam. Tapi kita sebagai muslimin seandainya yang meruntuhkan Islam kita. Sebab itu kalau kita nak buat perbandingan, perbezaan, Sayyidina Jumaat rahmati Allah sekalian, kita tengok orang Islam asal di tempat kita ataupun di mana-mana tempat, dengan Islam yang baru, kita kata dalam kok London ke, kok Birmingham ke, kok mana, kok dalam Amerika ke apa gini, mereka usaha nak nampak kata Islam ni agama yang maju mengikut apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan diajarkan oleh Nabi SAW. Dengan akhlak mereka telah memajukan Islam. Siapa ke orang kafir saat ni, hatta anak dia suruh pergi saing dengan orang Islam. Hatta anak dia tu suruh duduk dalam sijil dengan orang Islam. Sebab apa? Sebab dia tahu kata Islam ni agama yang berakhlak. Jadi salah satu daripada orang panggil kata syu'bah daripada cawangan daripada cawakan iman ialah akhlak, dan orang panggil kata al-haya'u minal iman, malu tu daripada iman. Jadi dengan sifat yang ada sini saat itu, Islam kita naik dalam Europe, dalam Eropah, dalam Amerika, dalam Kanada, dalam Australia. Perangai orang Islam yang membawa kepada ketinggian kita, tingginya orang Islam. Jadi Sayyidina Jumaat rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala nak kepada kita sebagai tak kira pekak mana, orang nyapu sampah kok, orang dok motong ke, orang muka ke, orang gapo, nawi ada contoh Islam untuk kepada orang lain. Kerana gapo? Dengan contoh yang kita milik saat ini, orang itu boleh ikhtidak, orang itu boleh turut. Apabila dia turut, maka kita boleh satu perkara yang boleh menarik dia dan boleh berdakwah orang lain. Kerana gapo? Qudwah hasanah, tunjuk ajar yang baik, boleh membawa orang lain tu aku di atas kita sebagai orang yang beragama mulia.
Nah, padahal Allah SWT tu ya kuasa. Kita tahu, kita yakin 100% kata Allah SWT tu kuasa untuk nawi orang setiap dunia yang beriman kepada dia tu boleh. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Jadi Allah SWT kuasa nak mereka tu beriman, tapi sebagai cubaan Allah SWT ni kepada kita, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak cuba kita saat ni, kita tu setara mana amalan kita, setara mana akhlak kita, setara mana orang panggil kata iltizam, pegangan kita dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kata di sini tunjuk ajar kita kepada orang lain adalah satu hidayah, satu jalan untuk kebenaran, satu jalan untuk mereka saat ini membawa gapo, satu pelita untuk menyuluh baqiyah hidup masa hidup mereka yang ada lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman kata, kita pasti kena jadi seorang yang kita pasti kena jadi pelita ataupun lilin. Lilin yang mana orang boleh mengambil cahaya daripada kita. Kita pergi jalan kat tu, jalan Siratul Mustaqim, mereka boleh turut kita dengan lilin api cerah yang keluar daripada lilin itu saat ni. Sebab itulah Allah SWT firman kata, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Jadi nak ayat kata kitabun, sebuah kitab, ialah Al-Quranul Karim. Kami telah menurunkan kepada engkau, hai Muhammad, untuk engkau gapo? Mengeluarkan manusia daripada kegelapan dunia ini, kegelapan kufur, kegelapan zalim, kegelapan kejahatan saat ini, kepada cahaya dan ila nur, kepada cahaya al-Islam dan kepada cahaya al-iman, biizni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ila siratil azizil hamid, kepada jalan yang betul, yang mana jalan yang diberikan oleh Maha Penguasa lagi Maha Pemuji, ialah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena ingat, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita tu pegang kata aku buat dah, tapi Tuhan tak beri kat aku, Tuhan tak percaya kat aku, Tuhan tak dengar wahku, aku kacau buat lagu tu, Tuhan tak beri, Tuhan tak dengar, Tuhan tak tengok. Waktu tu satu pemahaman yang salah bagi kita. Innallaha was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah SWT tu Maha Pendengar lagi Maha Pemelihat. Kita jangan buat soalan lagu tu, ataupun kita jangan putus asa dalam masalah tu. Seperti kita tengok masalah duk berlaku dalam dunia sekarang ni. Kenapa ke Allah Subhanahu wa taala biarkan ahli Gaza duk lagu tu kena bunuh sampai ke 44,000 orang, sakit 101 orang. Semua tu saat ni Allah SWT mengetahui, Allah SWT mendengar aduan ngadu-ngadu ahli Gaza semuanya. Tapi sebaliknya Allah SWT ada tujuan, ada tujuan untuk apa yang berlaku saat ni. Ada. Jadi Noya kata Allah dengar ke tak? Allah dengar. Orang mukmin lagu mana pun hak duk dalam hal keadaan benar duk berlaku sekarang ni kena harap kepada Allah SWT. Kita semata-mata berdoa kata Allah SWT dengar, dan Allah SWT akan ganti benda yang baik di atas apa yang duk berlaku kepada ahli saudara kita di Gaza pada hari ini. Dengan itu sidang Jumaat rahmati Allah sekalian, kita kena kemahkan khidmat kita kepada Islam. Khidmat kita kepada Islam. Tak kira khidmat dengan harta, khidmat dengan diri kita sendiri. Kita jangan duk pegang orang hak duk kata dia tu pandai kecek, ya suruh pergi jual situ, suruh pergi perang situ, suruh jihad situ, tuan duk tidur atas katil, tuan duk di rumah. Semua itu tu silap dalam percakapan. Salah.
Kalau kita kecek kata orang alim duk kecek saja ya, duk sokong perjuangan jihad di Gaza. Geno dia tak pergi pergi di sana. Dan dia tak pergi sapa di sana, nanti duk kecek di atas membar, duk kecek dalam ceramah, duk nanti jadi banyak cara tuduhan terhadap orang alim pada masa sekarang ni. Kalau nak kira lagu tu ke ulama hak dulu, ulama-ulama pembesar-pembesar ulama Saudi yang mana hak dulu hak pergi di Afghanistan. Adakah ulama hak kecek tu pergi pergi? Tak ada siapa pergi. Adakah mereka tu munafik yang tak pergi pergi? Kita nak tuduh orang alim tu munafik? Tidak. Tidak sama sekali. Tapi di hari ini timbul fitnah ni sampai ke jadi satu masalah dalam hal keadaan saudara kita di Gaza, kerana mereka saat ini tidak mau memberi pertolongan dan tidak mau beri sokongnya, maka jadi satu masalah lagu tu. Dan akhirnya sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian, kita kena ingat satu ayat. Nabi Isa ketika orang mari likung ibu dia Siti Maryam, Maryam kerana mu karuk mak pok mu tak ada jadi lagu ni, kalau mak pok mu tak biasa karuk sampai ke mengandung lagu ni, mu beranak dengan tak ada tok lelaki lagu ni. Apabila Siti Maryam tunjuk kata mu kecek dengan haduk dalam dosa ni. Apabila Nabi Isa ayat kata Inni Abdullah atani alkitab, aku ni hamba Allah, langsung tak ada kitab kepadaku. Siapa ke waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dia menjadikan aku ni berkat di mana aku berada. Ayat ini ni kita cuba kita buat tanya diri kita. Boleh tak kita nak jadi kita hidup mana yang diberkat kat kita ni? Hidup di bucu mana pun jadi berkat. Duduk dalam kedah kita berkat dalam kedah. Kita hidup dalam sangkum orang apa ni, masuk kedai kopi pun berkat dalam kedai kopi. Kita hidup di masjid tu juga kita berkat di masjid. Di mana kita berada, kita nak jadi barakah kita saat ni dalam kita boleh memasangkan boleh lilin hidup orang lain tu boleh dengar dan orang lain tu boleh turut kita. Itulah ayat kata kita sebagai orang yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat kita, dan kita jadi seorang yang mana orang panggil kata ada barakah dan orang yang Islam perlu kepada kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian, banyak kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita boleh nikmat, kita banyak syukur. Suatu ketika Nabi SAW baca Suratul Rahman. Suratul Rahman, malai al-jin, malai jin mari jumpa Nabi SAW. Dan sahabat duk dengar bacaan Nabi surah Ar-Rahman. Nabi baca fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sahabat dengar Nabi baca senyap, tak ada kata gapo perkara. Rasulullah SAW kata, sahabatku, ketika aku baca ayat ni di hadapan jin semua terbakat dengar ayat Quran, ayat ni. Tapi apabila aku baca fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, wajin tu kata, ya Allah, tidak ada nikmat yang kau beri kepada kami ya Allah, kami dustakan ya Allah. Falakal hamd, terima kasih kepada engkau ya Allah.
Kata Nabi kata kuat jing lagi pada berlafaz lagu ni. Engkau kenapa kau duk diadik? Sini nak ayat kata Allah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita banyak mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuba kita koyak dalam surah Ar-Rahman tu fa bi ala'i rabbikuma tukadziban ada berapa puluh kali. Semua tu jin kata dengan nikmat, tidak ada nikmat kamu yang kami ingkar dan kami kufur ya Allah. Falakal hamdu ya Allah. Jin duk berlafaz lagu tu setelah mana dengar ayat tu seandainya, maka kita sebagai hamba Allah SWT boleh duduk dalam nikmat, boleh duduk dalam sedap sekarang ni kita banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini hari Jumaat banyaklah kita berdoa kepada Allah SWT dan kita berselawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa ansur 'ibad المؤمنين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم اليهود المعتدين الذين يعتدون على إخواننا وأخواتنا في غزة فلسطين. اللهم انصرهم. اللهم انصر لنا في غزة على اليهود ومن عاونهم وشايعهم برحمتك يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احصي اليهود عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم كن لأهل غزة ولا تكن عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.